A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-222 insya-Allah, 222 tahun 22 juga insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama di surah Hud ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-12 insya-Allah. Sebagaimana kita maklumkan, sebagaimana telah kita nyatakan, sebagaimana telah kita ceritakan semalam, sebelum daripada ni, bahawa surah Hud ini kita baru masuk separuh muka surat daripada surah Hud, dan kita telah nyatakan mungkin kepada mereka yang tidak sempat bersama dengan kita sebelum daripada ni, surah Hud ni adalah surah yang turunnya hampir sama dengan surah Yunus yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu pada tahun yang ke-11 lebih kurang, ataupun selepas daripada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 ni semasa hidup Nabi, semasa di Makkah Al-Mukarramah, dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, kerana pada masa tu Nabi SAW telah kehilangan dua orang daripada orang yang banyak membantu baginda Nabi SAW, iaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda, dan juga Abu Talib, iaitu bapa saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat kuat menyokong Islam, dan seorang yang telah Islam sejak awal-awal lagi, iaitu isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya ialah Abu Talib, walaupun Abu Talib tidak Islam tapi dia menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan sokongan yang kuat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang ketiga yang berlaku semasa Amul Huzni ni ialah kerana Nabi SAW pergi ke Taif, dan Nabi telah ditolak oleh orang Taif. Bukan hanya sekadar Nabi dilayan tapi tidak diterima Islamnya, tapi bahkan dia telah dilontar dengan batu. Jadi itu yang telah berlaku kepada Nabi. Sebab itulah tahun yang ke-10 ni dipanggil sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, kerana Nabi kita SAW tidak mendapat support, kehilangan orang yang mensupportnya, dan oleh kerana itu selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat-ayat ini, surah-surah ini, iaitu surah Yunus dan juga surah Hud yang sedang kita baca. Jadi insya-Allah surah Hud ini dan juga surah Yunus sebelum daripada ini, surah Hud ini banyak menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu, iaitu apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Banyak di kalangan mereka ini juga memang mendapat tentangan daripada kaum mereka. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala secara tidak langsung nak beritahu kepada Nabi kita bahawa sebenarnya membawa Islam ini tidak mudah, menyebarkan Islam ini tidak mudah, tetapi ia satu kemestian, ia satu perkara yang mesti dilakukan walaupun ia tidak mudah. Jadi oleh kerana itulah maka teruskanlah kerja jangan lari daripada apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi insya-Allah hari ini kita akan baca ayat yang ke-6 insya-Allah, daripada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kehebatan, kekuasaan, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Menceritakan lagi sebagaimana yang kita telah maklumkan sebelum daripada ini, kita ceritakan sebelum daripada ini, bahawa Quran ini sangat-sangat mengenalkan manusia ini. Jika dibaca dengan betul, difahami dengan betul, jika difahami betul-betul, maka kita akan dapat melihat, merasai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma min dabbatin, dan tidak ada yang dabbah ni yang melata, yang berada, yang hidup, yang wujud, fil ardi, di atas muka bumi ini.
Maknanya wa ma min dabbatin, tak kira lah binatang tu binatang yang terbang ke, binatang yang merayap ke, ular, kala, jengking, siput, ataupun berada dalam laut, ikannya, ataupun berada terbang di udara seperti burungnya, unggasnya, seperti serangganya yang terbang, dan macam-macam lagi. Wa ma min dabbatin, apa saja, sama ada terbang, sama ada merayap, sama ada berada di dalam air, berenang dalam air, itu semua itu adalah wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada, Allah SWT kata sini, tidak ada yang berada di langit, di bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan 'alallahi rizquha, ke atas Allah lah rezekinya. Maknanya Allah SWT mengendalikan rezekinya. Bukan wajib ke atas Allah untuk memberi rezeki kepadanya, tetapi nak katanya ialah 'alallahi rizquha, iaitu disebutkan dalam tafsir Jalalain, dia kata fadlum minallah, kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada mereka untuk memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kita, oleh kalau manusia faham perkara ni, maka dia tak akan takut kepada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia tak akan mati selagi mana ada rezekinya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada rezekinya, maka dia tak akan mati. Sebab itulah ada disebutkan di dalam hadis sehingga disebutkan bahawa ulat yang berada di dalam batu pun akan ada rezekinya. Pernah berlaku jadi Nabi SAW ketuk batu, ada batu lagi, ketuk batu, ada batu lagi, sampailah disebutkan 2-3 kali. Kemudian selepas daripada tu didapati dalam tu ada ulat, dalam ulat tu ada daun. Jadi macam mana daun tu boleh berada bersama dengan ulat tu dalam tu? Itu adalah, jadi dibacakan ayat ni, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah Ta'ala lah yang mengendalikan rezekinya, wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah Ta'ala tahu mustaqarra. Mustaqarra daripada petang qaror. Qaror ni asalnya maknanya sejuk, diam, tidak bergerak kan. Tetapi maksud di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut mustaqarraha, ada dua penafsiran ulama. Yang pertama sekali ialah dia kata makna Allah Ta'ala tahu mustaqarnya itu semasa dia berada di alam arwah tu. Berada di alam, maknanya kita ni berada di dalam sulbi. Sulbi dalam tulang belakang tu. Itu Allah Ta'ala tahu. Ataupun makna mustaqarra ni disebutkan oleh ulama juga ialah maknanya ialah maskan, iaitu tempat tinggalnya. Makna dia berada di mana dia berada, Allah Ta'ala tahu. Jadi itu Allah Ta'ala wa ya'lamu, Allah Ta'ala tahu mustaqarraha. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala tahu mustauda'aha. Mustauda'aha kata setengah ulama maknanya ialah selepas daripada mati. Makna dia mati di mana, dia akan ditanamkan di mana, itu Allah Ta'ala tahu. Ada satu makna lagi diberikan oleh ulama, mustaqarrah, mustauda'ah tu artinya ialah rahimnya, iaitu berada dalam rahim tu, rahim. Jadi Allah Ta'ala tahu apa hari, Allah Ta'ala tahu di mana, dalam rahim mana manusia tu. Jadi Allah Ta'ala tahu. Jadi itu Allah Ta'ala tahu. Kemudian Allah Ta'ala kullum fi kitabim mubin, semua tu berada dalam kitab yang mubin, yang jelas. Kitab yang jelas ini maksudnya ialah di Lauh Mahfuz. Jadi maknanya ialah semua benda tu tertulis. Itulah maksudnya sini. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat yang ke-6 ni, yang pertama kita boleh tahu bahawa semua benda ni yang merayap, yang hidup ni, semua ada rezekinya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya, Allah tak tahu di mana dia berada, di mana dia akan mati, di mana dia akan ditanam, di mana dia akan rahim mana dia akan berada, dan kemudian seterusnya kullum, semua tu kullum fi kitabim mubin, semua tu berada di Lauh Mahfuz. Ayat yang ke-7 insya-Allah, wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda. Allah Ta'ala dialah yang khalaqa, menciptakan langit. As-samawat, langit. Maknanya bukan satu langit. Satu langit. As-samawat maknanya langit-langit. Jadi sebab tu kita kata langit itu berlapis-lapis, bagaimana disebutkan tempat yang lain. Wal arda, dan bumi. Dan bumi, kemudian fi sittati ayyam. Allah Ta'ala kata dia menciptakan semua itu dalam fi sittati ayyam. Ayam di sini adalah, kalau ikut terjemahan biasanya, hari. Tapi bukan maksud hari di sini. Sebab apa? Allah Ta'ala semasa menciptakan ni memang tak ada lagi. Tak ada lagi, masa tu tak ada lagi. Kita ni, kita kata hari-hari ni sebab kita ada matahari. Jadi bila kita ada matahari, kita kira lah hari ni 24 jam. Daripada 24 jam tu ada jam, ada minit, ada saat dan sebagainya. Jadi dalam ni kita tak ada. Jadi masa Allah Ta'ala, jadi sebab itulah fi sittati ayyam ni, setengah ulama mengatakan dalam 6 masa. Apa maksud 6 masa? Bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Itu bukanlah kita, di luar pengetahuan kita. Kita nak kira macam mana kita nak tahu tentang Allah SWT. Tapi Allah SWT nak menceritakan bahawa ia tidak dibuat dalam satu masa. Bukan. Allah Ta'ala boleh menciptakan. Kalau nak ciptakan satu benda, Allah Ta'ala boleh kata kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala ceritakan di sini untuk menunjukkan kepada manusia bahawa bagaimana pentingnya maknanya kita perlahan-lahan buat satu benda tu dengan berhati-hati. Jadi Allah SWT sebut fi sittati ayyam dengan hikmahnya yang Allah Ta'ala tahu.
Kemudian wa kana arshuhu 'alal ma', dan adalah arasnya itu di atas air. Apa maksud di sini pun ulama-ulama katakan bahawa wallahu a'lam bissawab. Apa maksud arasnya di atas air? Bagaimana? Jadi macam-macam ada penafsiran ulama sebutkan bahawa maksud dia macam ni. Itu kita tak dapat nak katakan bagaimana, kan? Sebab apa? Kita tak boleh nak imagine, kan? Jadi kita yakin saja bahawa Allah Ta'ala sebut bahawa arasnya sebagaimana juga disebut dalam hadis Nabi. Hadis Nabi juga sebutkan perkara yang sama, iaitu aras Allah ini di atas air. Bagaimana? Jangan kita fikirkan air itu adalah satu kesalahan lah kalau kita berfikir air. Sebab apa? Perkara ini adalah perkara yang semua itu adalah makhluk-makhluk baru yang kita tak tahu, kan? Jadi adalah aras Allah Ta'ala di atas air. Kemudian Allah Ta'ala sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah Ta'ala sebut kenapa tujuan, kenapa maksudnya ialah apa hikmah Allah Ta'ala menciptakan. Jadi kalau kita tengok sini, ada perkataan sini ialah perkataan khalaqa. Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu Allah Ta'ala sebut sini khalaqa di sini, kemudian dia kata sini ialah liyabluwakum. Jadi liyabluwakum kat sini, liyabluwakum untuk menguji kamu, ini adalah berkait dengan khalaqa. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan langit, Allah Ta'ala ciptakan bumi dan sebagainya, itu adalah untuk liyabluwakum, untuk menguji kamu siapakah ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu ini yang ahsan amala, yang terbaik amalannya. Jadi ulama-ulama kata kat sini, kan, bukanlah maksud sini ialah maknanya bukan nak tengok siapa yang paling banyak amalannya, kan? Sebab kadang-kadang banyak kalau tidak bernilai buat apa, kan? Jadi sebab tu dia kata ahsan sini. Dalam tafsir dia kata atwa ni mana yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok siapa yang paling taat kepadanya. Itulah cubaan. Jadi semua yang ada ni Allah Ta'ala jadikan untuk kita semua ni adalah merupakan liyabluwakum, untuk mencipta, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk yang akan kita baca insya-Allah. Wala in qulta innakum. Jadi Allah SWT sebutkan selepas itu, wala in qulta, kalau sekiranya kamu wahai Muhammad, qulta, kamu katakan, innakum mab'utsun, kamu katakan kepada orang-orang Quraisy ni, atau kamu ni wahai pendakwah pada hari ni berkata kepada orang-orang di depan kamu ni, orang-orang yang akan didakwahi kepada manusia, kalau kamu kata kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil mauti, selepas daripada min ba'dil mauti, selepas daripada kamu mati, kamu akan dibangkitkan. Mab'utsuna. Orang Quraisy ni, orang kafir Quraisy ni, bukan mereka tak percaya kepada Allah. Mereka percaya kewujudan Allah, tapi mereka tak percaya kepada, nombor satu, mereka ni syirik. Mereka mengatakan Allah pun Tuhan, yang lain pun Tuhan juga. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka tak percaya kepada kebangkitan kembali. Makna kebangkitan kembali, makna selepas dia mati ni akan hidup kembali, itu mereka tak percaya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tekankan dalam Quran ni, kan, banyak kali tentang apa? Tentang perkara ni, masalah mab'utsun. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata kat sini, wala in qulta, kalau kamu katakan kepada mereka ni wahai Muhammad, innakum mab'utsuna min ba'dil mauti, kamu akan dibangkitkan balik, akan hidup balik selepas daripada mati ni, la yaqulanna, Allah Ta'ala berkata sini, mereka akan berkata, apa mereka berkata? La yaqulanna allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mereka akan berkata apa? Orang kafir ni akan berkata apa? Mereka berkata, maknanya sini, orang yang berkata macam ni lah orang kafir. Iaitu apa? Dia kata, mereka berkata kepada kamu, inna hadza, sesungguhnya ini, in hadza, tidak adalah ini, illa sihrun mubin, melainkan sihir yang jelas. Ada setengah qiraat dia baca sahirun mubin, illa sahirun mubin, mana kamu ni adalah seorang tukang sihir. Jadi kita boleh ini adalah kalau kita katalah, kan, buat sihir ni apa? Sihir ni kalau dalam bahasa Arab ni kata, kalau dalam Melayu kita kata magic ni. Magic, orang main silap mata lah, kan. Kamu ni main silap mata je, maknanya mengatakan satu benda tapi sebenarnya benda tu tak ada pun. Macam kita tengok orang main silap mata, kan. Orang main silap mata ni potong orang lah, kan, potong badan lah, kadang-kadang benda tu tak ada, dia berlaku macam ni, kan. Jadi tapi orang yang tengok tu tahu bahawa semua ni adalah tak benar pun, tapi mereka pelik tengok macam mana dia boleh buat benda tu. Jadi macam itulah juga, kan. Jadi mereka kata kepada Muhammad ni pandai sihir ni, kan, benda tu tak ada pun, kamu kata macam ni. Jadi semua tu tuduhan-tuduhan untuk apa? Untuk melarikan orang, untuk menjadikan orang supaya jangan percaya kepada Muhammad ni. Jadi mereka pun berkatalah, bila kata macam tu, Muhammad, kamu ni pandailah sihir, kan. Semua ataupun apa yang kamu bawa ni, semua in haza illa sihrun mubin. Apa yang kamu bawa ni sihir je. Itulah kata-kata mereka, kan, untuk menolak orang lain, untuk menjadikan orang lain supaya jangan percaya kepada Muhammad ni. Seterusnya, ayat yang ke-8.
Kita tengok ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berkata, wala in akharna anhumul azab. Kalau kami lambatkan. Apa yang berlaku kepada orang Quraisy ini memang Allah Taala lambatkan. Maknanya mereka dah menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, berapa lama? 10 tahun, 13 tahun selepas bertuan. Jadi kalau ikut masa turunnya ayat ni, maknanya lebih kurang kita kata 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Jadi maknanya lambat tu kan. Muhammad dah bercerita akan kata kalau kamu buat macam ni kamu kena azab, kamu kena azab dan sebagainya. Tapi azab tu tak berlaku lagi pada mereka. Mereka nampak relax je kan, hidup mereka senang lenang, tak ada masalah kan di Mekah tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini, wala in akharna anhumul azab, kalau kami lambatkan daripada mereka ni azab, ila ummatin ma'dudah, sehingga kepada ummah di sini bukan makna ummah dalam bahasa Melayu tu, tapi ummah di sini maknanya ialah masa yang tertentu, makna kepada satu tempoh masa ma'dudah, yang boleh dikira, maknanya satu tempoh masa yang tertentu lah maknanya kan. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW tu, zaman Nabi tu ialah makna 10 tahun lah. Jadi layakulunna, akan berkatalah mereka ni. Kalau Allah Ta'ala lambat kan, mereka akan berkata apa? Tengok, mereka akan berkata lagi, ma yahbisu makna apa ni, maknanya apa yang kenapa tak turun-turun ni, kenapa tak datang-datang ni. Habasa tu maknanya ialah kurung, habasa tu maknanya ialah tahan. Apa yang menahan? Datanglah. Seolah-olahnya berkata macam itulah, seolah-olahnya mencabar Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi kata tu, ni akan datang azab kalau kamu kuni kufur. Tapi mana azabnya? Apa? Kenapa tak datang-datang? Itulah kata-kata mereka. Allah SWT sebut sini, la yakulunna ma yahbisuh, apa yang menghalangnya. Ala, Allah Ta'ala kata, ala, ingatlah, tahulah, yauma ya'tihim laisa masrufan anhum, kalau dah datang, yauma tu hari, ya'tihim datang, kalau dah datang hari tu nanti, laisa masrufan anhum, tidak akan dapat ditolak lagi. Masruf maknanya tidak boleh diheret ke tepi lagi kan, tak boleh masrufan anhum, tak boleh dibawa lari lagi. Jadi adakah mereka ni nak tunggu macam tu? Maknanya nanti akan datang jaga awak, kalau datang nanti awak tak boleh nak tolak lah. Itu maksudnya kan. Jadi Allah SWT tu kata macam, jawab kepada mereka. Jadi bila turun ayat Quran macam ni kan, sepatutnya mereka faham kan, bahawa apa yang mereka sedang debatkan, apa yang sedang mereka katakan kepada Muhammad tu, sebenarnya sedang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu. Allah Taala bukannya lalai daripada apa yang sedang berlaku tu. Allah Taala tahu apa yang sedang berlaku tu. Tapi sepatutnya secara automatiknya mereka ni dah sedar kan. Mereka sedar sedang apa yang sedang berlaku tu kan. Maknanya semua benda, apa yang mereka rahsiakan, apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka bentak di rumah, semua tu diketahui oleh Muhammad. Turun ayat Quran menceritakan, tapi dalam keadaan macam tu pun mereka tetap juga tidak mahu sedar-sedarkan. Jadi Allah SWT kata kat sini, ketahuilah nanti kalau datangnya hari itu, datangnya azab tu kepada mereka, ala yauma ya'tihim, kalaulah datang kepada mereka, ala pada hari datang tu, laisa masrufan anhum, tak akan ada apa pun yang boleh tolak daripada mereka tu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan nescaya nanti haqa ni maknanya menyeliputi, maknanya macam kita tu, kalau kita tu seolah-olah macam jala kalau kita orang jala ikan ke dan sebagainya, ikan tak boleh nak keluar daripada jala tu kan, sebab dikelilingi. Haqa tu maksudnya dikelilingi. Kalau kita tu dijatuhkan jala atau kita tak boleh nak keluar kat sini, itu haqa, maknanya satu kita ni berada dilingkungi, diselubungi, ditutupi semua daripada semua arah. Itu haqa. Jadi Allah Ta'ala kata mereka tak akan dapat lari. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan akan dikelilingi dengan azab itu, ma kanu bihi, apa yang mereka permain-mainkan. Mereka mainkan, mereka kata, alah Muhammad mananya. Sekarang nanti Allah Ta'ala kata, nanti kalau datang nanti kamu semua tak boleh nak lari lagi. Seterusnya ayat yang ke-9, Allah SWT kata, wala in azaqnal insana minna rahmah, kalaulah sekiranya azaqna kami rasakan, al insan minna rahmah, kami rasakan, kami berikan kepada insan, kepada manusia yang kafir ni, minna daripada kami, rahmah, rahmat daripada kami. Tapi kita akan tengok ni dalam ayat ni, ialah Allah SWT sebut tu minna dulu, kemudian barulah rahmah, nak menunjukkan bahawa apa? Bahawa semua rahmat ni sebenarnya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
tak ada rahmat yang datang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara cara balarah, ya, cara bahasa Arabnya disebutkan minna dulu, kemudian baru disebut rahmat. Kalau ikut maknanya ialah rahmat dari kami, tapi disebut daripada kami rahmat. Perkara yang kedua disebutkan ke sini azaqna. Azaqna ni rasa maknanya. Kalau ikut zaqa tu makna rasa. Jadi rasa, kalau kita lah dengan makanan, kita rasa dulu, rasa ni orang tak makan banyak, makan sikit je. Jadi Allah SWT sebenarnya sebut, menggunakan perkataan ni untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa apa yang manusia dapat di atas dunia ni sebenarnya adalah sedikit saja daripada nikmat sebenar yang akan diperolehi semasa di akhirat nanti. Jadi Allah SWT sebut sini, wala in azaqna, kalau kami rasakan, beri rasa saja atas dunia ni kan. Apa-apa nikmat yang kata seronoknya makan, seronoknya kesihatan, seronoknya melihat pemandangan, seronoknya apa benda lah, semua yang seronok yang suka-suka tu, manusia suka tu, semua tu adalah merupakan rasa je. Allah Ta'ala kata, kalau kami rasakan kepada manusia daripada kami rahmat, jadi Allah SWT, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Summa naza'na minhu, kemudian kami cabut daripadanya. Cabut ni kalau ikutnya makna cabut, menarik tu kalau ikut naza'a, perkataan tu maknanya ambil dengan cepat. Sebab tu kadang-kadang tengah-tengah sehat sakit, tengah-tengah kita kata apalah kan, rumah terbakar, tengok saham jatuh, kalau orang ada saham kan. Jadi maknanya naza'na, kami ambil tiba-tiba. Jadi Allah Ta'ala ceritakan keadaan ni, manusia ni kan, manusia yang tak beriman ni, kemudian kami naza'na minhu innahu la ya'usun kafur. Nescaya Allah Ta'ala kata mereka ni pun ya'us kafur. Ya'us ni maknanya qunut, sangat-sangat berputus asa, maknanya dah lupa dah apa yang Allah Ta'ala beri pada dia tu. Sedangkan Allah Ta'ala beri pada dia tu banyak nikmat-nikmat tu kan. Tapi lepas tu juga dia kufur, dia langsung tak ingat dah. Kufur ni boleh jadi kufur betul-betul ataupun boleh jadi kufur nikmat. Jadi ada dua kufur ni. Jadi manusia itulah sifat manusia. Dia seolah lupa dah. Dia dah dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak. Kita baca kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kan ketika diceritakan apabila ditanya oleh isteri baginda Nabi Ayub kenapa tak mohon. Jadi dia tanya kepada isteri dia, berapa lama dah kita dapat nikmat? Disebutkan berapa puluh tahun kan. Kemudian berapa lama dah aku sakit? 18 tahun. Jadi dia kata, aku malu nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Aku dah dapat kesihatan yang banyak, aku dah dapat sebelum nikmat yang banyak, tiba-tiba Allah Ta'ala uji kita sikit, tiba-tiba kita rasa terus rasa takut, rasa bukan takut, rasa kecewa, inilah putus asa dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebut ini sifat orang kafir kan? Ya'us. Allah Ta'ala kata Ya'us kafur. Kemudian seterusnya ayat yang ke-10, kita tengok ayat yang ke-10, Allah Ta'ala sebut wala in azaqnahu na'ma, dan kemudian kalau kami rasakan, ni terbalik pula kan, yang tadi dapat rahmah, kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala tarik, yang ni pula ni ayat yang ke-10 ni, wala in azaqnahu na'ma, dan jika sekiranya kami berikan, rasakan kepadanya na'ma tu ialah jamak yang sangat-sangat banyak daripada nikmat Allah Ta'ala ni banyak kepada kita kan. Bukan hanya kita kata harta saja, nikmat kita dapat bernafas dengan oksigen, kita dapat kesihatan, semua orang dapat rezekinya kan, tak mati-mati, maknanya semua tu adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata wala in azaqnahu na'ma ba'da darra, selepas daripada darra, selepas daripada kesukaran. Jadi ni cerita terbalik dulu dia susah, kemudian tiba-tiba dia dapat nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia kan. Wala in azaqna, kami rasakan sedikit nikmat tu kan, yang kita sebutkan tadi bahawa nikmat sebenar telah di hari akhirat. Masathu, darra, masat, sebelum daripada ni dia darra, dia susah, kemudian tiba-tiba dia dapat nikmat. Apa dia kata? Dia akan kata la yaqulanna zahabas sayyi'atu anni. Tak ada dah, aku tak ada susah dah, lupa terus kesusahan dia. Kemudian dia kata apa? Innahu la farihun fakhur. Sifat manusia ni pula dia akan jadi farihun, gembira tu melampau-lampau sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian fakhur ni sombong. Jadi kita tengok sini Allah Ta'ala sebutkan yang jenis yang pertama macam ni, jenis yang kedua macam ni. Jenis yang pertama tu mula-mula susah, kemudian dapat nikmat. Yang kedua, jenis yang kedua ialah nikmat kemudian dapat susah. Jadi jenis macam ni pula. Jadi maknanya manusia ni semua tak kena. Kalau kena dapat macam ni tak kena,
dapat macam ni pun tak kena kan. Jadi sebab apa? Masalah dia tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah ialah tak sedar bahawa semua tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sedar bahawa Allah Taala ambil. Sebagaimana berlaku pada kita sekarang kan. Kita dulu senang lenang, hidup man, boleh kesana kemari. Tiba-tiba sekarang ni Allah Taala ambil sedikit daripada nikmat kita. Iaitu apa? Tak boleh bermusafir sana, tak boleh, tak bebas ke sana kemari kan, tak boleh nak terbang sana kemari kan, ada restriction yang banyak dan sebagainya. Jadi kita katakan semacam macam Allah tension dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kita bahawa semua benda tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa nikmatnya Allah Taala beri kepada kita kan, kalau kita boleh berjalan ke sana kemari. Sekarang tak boleh kan. Itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu jangan yaus, jangan qanut, jangan kafur, dan jangan fakhur, jangan farah, terlalu gembira kan, farah kan. Seterusnya ayat yang ke-11, Allah Taala kata illal ladzina sabaru. Yang dua tadi tu, dua jenis tu adalah dua jenis yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut sini kecuali orang yang sabar. Jadi penting sini sabar sabar apa yang berlaku, dapat nikmat pun sabar, dapat ujian daripada Allah pun sabar. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat, dan dia terus beramal dengan amalan yang soleh, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka akan mendapat maghfirah dan juga dapat pahala yang besar. Maknanya kalau mereka ni sabar dengan ujian, mereka sabar, mereka akan dapat pahala. Mereka akan dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka pun terbalik daripada tu kan, dulu maknanya ni mendapat nikmat dan mereka tidak fakhur, tidak sombong, fakhur, sombong, megah kan, berbangga-bangga dengan orang kan. Kalaulah tak ada perkara-perkara tu, maka mereka akan mendapat pahala dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ayat kita masuk ayat yang ke-12, ayat yang terakhir di muka surat ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Dalam dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebutkan sini fala'allaka tariku ba'dha ma yuha ilaik. Kemungkinan, Allah Taala kata kemungkinan kamu fala'allaka, kemungkinan kamu ni Muhammad, ataupun orang yang menyampaikan agama, menyampaikan Islam, tariku ba'dha ma yuha ilaik, kemungkinan kamu meninggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepada kamu. Mana kadang-kadang Allah SWT berikan kepada kamu wahyu, tiba-tiba kamu tinggalkan. Maknanya kalau kita pada hari ini ialah Allah Ta'ala turunkan Islam kepada kita, kita dapat Islam daripada Quran, daripada hadisnya. Jadi kita tidak boleh tinggalkan. Tapi kemungkinan ada orang yang dia mendakwah, menceritakan, tapi dia tinggalkan sebahagian. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut sini. Jadi kerana wadaikum bihi sadruk. Wadaikum bihi sadruk maknanya kamu sesak dada. Sesak dada kamu maknanya tak berani nak cakap. Kamu rasa tak. Sebab apa? An yaqulu, sebab orang kafir itu berkata. Sebab orang menentang agama itu berkata. Sebab orang yang kita dakwahi itu berkata. Mereka berkata an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Mana hartanya? Dia kata, kenapa unzila alaihi kanzun? Kenapa tidak diturunkan kekayaan kepada dia? Kalau dia kata dia ni pendakwah yang betul, mana kekayaannya? Mana? Jadi dia nak tengok itulah material. Maknanya dia nak tengok pada pendakwah ni ialah material, benda-benda yang nampak kan. Mereka tak kaya-kaya pun dia kata nak berdakwah, kata nak ceritakan agama, kata dekat dengan Tuhan, mana tak kaya-kaya pun. Jadi itulah dakwaan orang kafir. Perkara-perkara ni yang dikatakan oleh orang kafir, itu nombor satu. Yang keduanya, auja'a ma'ahu malak. Kenapa tak turunkan bersama dengan dia tu malak? Malak tu malaikat maknanya kan. Mana malaikatnya? Sepatutnya malaikat. Maknanya berlakulah perkara yang pelik-pelik. Berlaku kekayaan, material nombor satu. Mereka nak tengok materialis. Kemudian yang kedua, mereka nak tengok satu benda keajaiban. Turun malaikat bersama dengan Muhammad ni. Kalau macam tu, barulah mereka nak percaya. Konon-konon je lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam ayat ini, kemungkinan oleh kerana mereka minta ni macam-macam nak tengok satu benda yang material, melakukan kekayaan berlaku kepada kamu, dan juga nak tengok benda-benda ajaib berlaku pada kamu, barulah mereka nak percaya. Kadang-kadang kata-kata begini menyebabkan hati Nabi ni rasa sebab, rasa sempit, rasa susah nak sampaikan setengah-setengah benda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata innama anta nazir, innama kamu ni wahai Muhammad, wahai pendakwah semua, nazir, hanyalah pemberi ancaman, hanyalah yang menceritakan saja kan, yang menyampaikan saja. Mereka minta macam-macam tu, jangan dengar cakap mereka ni. Kamu nak teruskan bekerja. Innama anta nazir, kamu ni memberi peringatan kepada mereka ni. Wallahu ala kulli syai'in wakil, ke atas Allah lah yang akan menjaga, yang akan membalas apa yang mereka lakukan tu, bukan kamu. Maknanya kamu jangan fikir
apa yang mereka kata, janganlah menyebabkan mereka kata macam ni menyebabkan kamu ni rasa tak boleh nak sampaikan kamu, sehingga kamu ni tak menyampaikan apa yang sepatut kamu sampaikan, ataupun kamu ni menyembunyikan sebahagian daripada apa yang sepatutnya kamu sampaikan. Jadi oleh kerana itu, wahai pendakwah, wahai orang bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah teruskan bekerja, menyampaikan walaupun orang benci, walaupun orang tak suka. Itu memang tabiatnya. Kalau Nabi SAW, Nabi kita pun dibenci oleh manusia, maka begitulah juga manusia. Walaupun begitu, maka perlukan strategi, walaupun kerja dengan baik dan sebagainya kan. Tetapi janganlah sehingga kita sanggup untuk menyembunyikan sebahagian daripada agama ni hanya semata-mata kerana untuk mencari keredaan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa untuk share, insyaAllah. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, insyaAllah kan. Jadi insyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sehingga jumpa lagi insyaAllah dalam next muka surat yang ke-223. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bertanya tu YouTube boleh pergi ke YouTube, boleh search Dr. K. Yusof, insyaAllah Dr. K. Yusof. Wallahu a'lam.